Kita mulakan sikit lagi insya-Allah. Sebentar lagi kita tunggu. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima, tadhakkura wa tadhkira, an-naf'a wal intifa'a, wal ifadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillah. وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada hari ini kita menyambung kembali muzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis. Kita telah sampai pada wasailut taharah wa maqasiduha, dan telah kita bincangkan wasail ataupun wasilatut taharah yang pertama iaitu air. Hari ini kita nak masuk wasilah at-taharah yang kedua iaitu at-turab. Jadi kita baca kitab. Wat-turabu idza kana khalisan ghaira musta'malin. Jadi wasailut taharah, wasilah ataupun benda yang kita boleh buat untuk bersuci. Yang kedua ialah debu. Debu kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama dalam tayamum lah. Yang kedua ketika mana kita nak membersihkan najis mughalladhah. Jadi mesti ada salah satu daripada 7 basuhan najis mughalladhah itu air yang keruh. Air yang keruh. Jadi nak jadi keruh tu kita guna debu tanah. Okey. Cuma jadi perbahasan ulama lah. Kalau bab tayamum ni at-turab itu memang mutahhir. Tapi at-turab dalam membasuh najis mughalladhah, adakah ia mutahhir? Kita sebut yang mutahhir ialah air. Cuma dengan syarat digabungkan dengan turab gitu. Ala kulli hal mutahhir ialah air itu sendiri, bukan turab. Turab itu syarat. Okey. Jadi at-turabu idza kana khalisan ghaira musta'malin. At-turab iaitu debu, boleh kita buat tayamum dengan syarat khalisan. Khalisan ni kosong daripada bercampur dengan selain daripada debu lah. Makna debu pure. Tak bercampur dengan gandum, tak bercampur dengan pasir. Sebab kalau bercampur, kita ambil debu tu, kita sapu muka. Gandum ataupun pasir tu menyebabkan terhalangnya debu untuk sampai ke kulit kita. Sebab tu tak boleh kita guna debu yang bercampur dengan gandum, bercampur dengan jis, bercampur dengan kapur dan sebagainya. At-turabu idza kana khalisan ghaira musta'malin. Syarat kedua, mesti turab itu, debu itu tidak musta'mal. Tidak musta'mal. Okey. Apa dia turab musta'mal? Turab musta'mal ialah turab yang berbaki di atas muka dan juga apa yang jatuh daripada muka. Jadi saya tayamum, saya tepuk tangan, saya pun sapu muka. Lepas saya sapu muka tu ada debu yang jatuh. Debu yang jatuh tu kita panggil debu musta'mal. Begitu juga debu yang berbaki di muka kita panggil debu musta'mal. Boleh? Okey.
Okey, lepas tu dalam ta'liq tu dia sebut adapun debu yang digunakan untuk membersihkan najis anjing ataupun babi, maka padanya ada perincian. Kalau debu tu kita masukkan pada air dan kita gunakan pada basuhan yang ketujuh, tak, maka debu itu tahur, bersih. Lagi boleh membersihkan. Dengan makna kalau kita ambil debu tu untuk buat tayamum selepas tu, hukumnya boleh. Sebab dia tak jadi mutanajis. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita ambil, kita basuh najis babi anjing itu dengan air yang bercampur dengan debu. Kita basuh pada basuhan ketujuh. Bila kita basuh pada basuhan yang ketujuh, debu yang kita guna tu, bila dah kering nanti kita juga boleh buat tayamum sebab ianya masih tahur, masih bersih dan boleh membersihkan. Tapi kalau kita gunakan kali pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tak. Ketika itu debu yang telah digunakan kita panggil mustakmal ataupun mutanajis. Sebagaimana disebut oleh Maulana Syekh Al-Khatib Syirbini dalam buku ni. Selesai. Okey. Jadi kita sebut tadi turab untuk kita buat tayamum mesti khalisan. Berbeza kalau turab untuk kita gunakan untuk kita basuh najis babi dan anjing. Ketika itu walaupun tidak khalis, contoh saya ada debu tu bercampur dengan gandum. Saya ada debu tu bercampur dengan jis. Jis ni kapur dinding tu. Tak. Untuk buat tayamum tak boleh. Tapi untuk saya masuk ke dalam air, saya gaul-gaul bagi air tu keruh, kemudian saya alirkan pada tempat kena najis, anjing ataupun babi, boleh, tidak ada masalah. Selagi mana tidak mengubah nama air lah. Contoh saya ada debu 1 kilo, gandum 1 kilo. Kita gaul sama dia, lepas tu kita letak dalam air. Kalau air tu berubah daripada nama air kepada air gandum, tak boleh lah. Tapi kalau sekadar debu 1 kilo, tak. Lepas tu ada gandum dalam 1 gram ataupun 50 gram. Kalau kita campurkan 1 kilo debu dengan 50 gram gandum tu dalam air, adakah air tu berubah menjadi nama daripada air kepada air gandum? Tak. Kekal nama air. Ketika itu kekal boleh buat basuh najis. Tapi kalau nak buat tayamum tak boleh. Perbezaan lah. Terus tengok matan tu dia sebut apa? Wadabiru idza kana hirrifan yanzi'u fadalatil jildi wa unfunatahu kal qaradhi wa zarqi at-tayr. Wasilah seterusnya, wasilah yang ketiga, wasilatul taharah yang ketiga lah ad-dabir. Ad-dabir ni bahasa kita sertu. Ada sebahagian panggil samak. Sebagaimana telah kita sebut sebelum ni, binatang yang ketika hidup dia bersih. Kalau dia mati dia najis, kulit binatang yang patternnya begitu, kita boleh ambil dan kita boleh sertu. Contoh lembu, ketika dia hidup, dia punya kulit bersih. Kalau mati disebabkan aksiden, tak, kena langgar, kulit dia jadi najis. Kulit dia tu jangan buang. Ambil, kita boleh sertu dan kita boleh buat pakaian dan buat kompang dan sebagainya. Jadi disebut kat sini wadabiru idza kana hirrifan. Sertu. Kalau sertu tu jadi hirrif. Hirrif ni apa? Dia tu tajam. Macam kita makan lada tu, dia rasa tajam kat lidah. Yalza' fil lisan. Hirrif maknanya yalza' fil lisan, dia tajam dia. Warna bahasa Melayu kita? Tajam lah tak? Macam kita makan nanas. Bukit boleh jadi kot. Macam kita makan nanas tu. Dia rasa macam, itulah maksud dia, hirrifan. Jadi bila sebut hirrif, perkara yang bukan hirrif, contoh seperti turak, garam, matahari, itu tak boleh dijadikan alat untuk sertu. Sebab dia tidak mempunyai sifat hirrif, tajam. Tajam ni, kalau kita letak pada kulit tu, dia cepat menanggalkan kotoran-kotoran yang ada pada kulit. Diberi contoh dalam kitab ni seperti tahi burung merpati, seperti buah bagi al-qard. Ini satu pokok yang berduri di bumi Mesir. Okey. Hari ni kita pakai ni lah
bahan kimia, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada kulit. Okey, wadabiru idza kana harifan yalza. Yang mana dabir itu yang bersifat harif itu yanza, ada kekuatan untuk mencabut fadalatil jid, lebihan-lebihan kulit. Lebihan-lebihan kulit ni daripada daging, daripada darah, daripada minyak yang ada pada kulit tersebut. Lepas tu urat-urat yang berbaki. Kotoran-kotoran lah. Tak, jadi kita basuh-basuh, gonyoh-gonyoh nak pergi hilang semua tu. Wa'ufunati, dan juga bau-bau yang busuk yang ada pada kulit tersebut. Boleh? Jadi kita ambil ni kulit lembu. Kita gonyoh dengan apa? Dengan bahan kimia ataupun dengan tahi burung. Ataupun kulit ruman, kulit apa? Ruman ni benda apa? Delima. Dia ada sifat tajam tu. Tak. Lepas tu kita basuh. Lepas kita basuh, kita jemur. Okay, bila dah kering tu, adakah sudah bersih? Adakah boleh dipakai? Buat baju dan sebagainya. Maka ulama kita sebut, kalau kamu letak balik kulit yang kering itu dalam air, dan ianya kembali busuk dalam tempoh yang sekejap, maka itu tidak memadai. Kena basuh semula. Boleh? Tapi kalau kamu letak benda tu dalam satu bekas air dan dia tidak busuk, an-qurbin, maknanya tak kembali busuk, tak kembali berbau dalam tempoh yang sekejap, itu tanda kulit itu dah bersih. Boleh diambil, dijemur semula, lepas tu buatlah apa nak buat. Boleh? Jadi dhabit bagi kulit dah bersih ialah sekira-kira kalau dia letak dalam air, dia tidak kembali busuk dengan segera. Kalau kembali busuk dengan segera, maka itu tanda dia tu belum bersih. Kita kena ambil, kita kena gonyoh lagi. Sebab apa kita sebut al-qurbin? Sebab semua benda, kulit ke tak kulit ke, kalau kita letak dalam air dalam satu tempoh yang lama, dia akan busuk. Sebab tu kita tak ambil iktibar dengan tempoh yang panjang. Saya letak kopiah ni, tak setahun, busuk. Kopiah ni, hancur. Baju ni tak sebulan, jadi busuk. Apa-apa sahaja tak dalam air dalam tempoh yang lama, dah akan jadi busuk. Sebab tu kita tak ambil iktibar dengan tempoh yang lama. Kita ambil iktibar dengan tempoh yang sekejap. Boleh? Ini kena tanya pakar kulit lah. Pakar dalam bab ni. Okey. Jadi ad-dabiru idza kana harifan yazi'u fadalatil jildi wa unfunatihi. Contohnya apa? Alat untuk buat samak tu. Kal qarudhi. Satu pokok yang berduri. Satu buah. Ni al-qarudh ni, kalau dah tengok dalam syarah tu, disebut kathamaratil qarudhi. Mana buah bagi pokok qarudh. Al-qarudhu nama bagi pokok yang berduri, yang ada di Mesir. Ataupun wazarqit tayr, dan juga tahi burung merpati biasanya. Boleh? Okey, selesai kat situ. Okey. Seterusnya, wahajarul istinja. Kemudian kita masuk wasilah yang keempat, yang terakhir, iaitu batu. Jadi batu ini alat untuk kita bersuci, iaitu ketika mana kita istinja. Wahajarul istinja. Tapi batu itu nak dibuat bahan bersuci dengan syarat apa? Idza kana tahiran, mesti batu tu bersih. Tak boleh najis. Contoh, seseorang tu kencing, buang air besar. Dia ambil tahi lembu kering, dia basuh kemaluan dia. Ataupun dia basuh bahagian punggung dia. Dia tarik tahi dia tu dengan tahi lembu. Tak boleh. Sebab tahi lembu tu najis. Jadi mesti tahir. Jadi tak boleh najis. Juga tak boleh mutanajis. Contoh, dia ambil batu. Tapi batu tu yang dah bernajis. Yang dah kena najis. Dia ambil batu yang bernajis tu, dia sapu punggung dia. Sapu kemaluan dia. Tidak memadai juga. Tidak memadai juga untuk istinja. Syarat kedua apa? Qali'an. Qali'an ni muzilan munqiyan li'ainin najasah. Qali'an ni apa? Qali'. Dia ada kekuatan untuk menarik najis. Contoh macam kain ni. Ni. Contoh ni punggung ada tahi. Tarik najis. Jadi kain ni ada kemampuan untuk menarik najis. Tapi kalau kita guna apa? Kalau kita guna, andai kata ini cermin. Tak.
Cermin ni dia licin. Ni punggung. Kita buat macam ni. Adakah tahi tu akan berpindah kepada cermin? Tak. Sebab apa, cermin tu licin. Malah dia akan menyebabkan tahi tu berterabur sekali. Boleh tak? Jadi mesti qali'. Satu perkara yang ada kemampuan untuk menarik najis. Kalau benda licin tak boleh. Dia tidak ada kemampuan untuk menarik najis daripada punggung ke tempat lain lah. Mana kita nak buang najis kat punggung tu. Plastik-plastik yang yang licin juga tak boleh. Juga benda yang lembut, yang berterabur seperti apa nama kita panggil, ramal ni apa, pasir juga tak boleh. Syarat seterusnya ghairu muhtaram, tidak dimuliakan oleh syarak. Jadi tidak boleh, tidak sah kita istinja. Dia bukan sekadar tidak boleh, tapi sah. Dia tidak boleh, mana haram, dan juga tidak sah istinja tersebut. Okey, ni dalam mazhab kita lah. Jadi mesti benda tu ghairu muhtaram, tidak dimuliakan oleh syarak. Jadi terkeluar daripadanya perkara-perkara yang dimuliakan oleh syarak, seperti kitab-kitab ilmu syarak, kitab fiqh, kitab hadis. Tak, ilmu-ilmu alat juga tak boleh. Belajar nahwu tak faham, ambil kitab Mutamimah Jurumiyah tu, rancur dia jadi kesat sikit, buat tarik najis, buat istinja. Haram, tak boleh. Ilmu hisab, ilmu matematik, tak boleh. Lepas tu makanan anak Adam juga tak boleh. Makanan jin juga tak boleh. Sebab itu semua tu dimuliakan oleh syarak. Juzuk anggota badan manusia, walaupun terpisah, tak boleh. Tak, jumpa tangan orang tepi jalan, contoh aksiden lah, kemudian terputus tangan. Kita ambil tangan dia tu, kita buat tak basuh punggung kita. Haram, tak boleh. Begitu juga tidak boleh juzuk hayawan yang bersambung. Juzuk hayawan yang bersambung tak boleh. Contoh kita ambil kaki lembu ataupun tangan lembu, kita buat istinja. Pada kemaluan kita tak boleh. Tapi kalau dah terpisah daripada lembu tu boleh. Tapi dengan syarat kena tahir lah. Contoh kaki lembu, mana kita sembelih lembu, maka seluruh badan dia bersih. Kita ambil bahagian kaki dia tu, tak, kita istinjakkan punggung kita. Tak, maka ketika itu istinjak dianggap sebagai sah. Jadi beza antara manusia. Kalau manusia ni sama ada muttasil ataupun munfasil, tak boleh buat istinjak. Tapi kalau bukan manusia, kalau muttasil tak boleh. Kalau munfasil boleh. Tapi tengoklah, munfasil tu mesti tahir, bersih. Kalau munfasil tapi ghairu tahir, sebab contoh binatang tu terpisah tubuh badan dalam keadaan dia tu masih hidup. Maknanya dia tengah hidup, kita kerat kaki dia najis. Kita ambil kaki tu, kita buat istinja. Tidak sah istinja tersebut. Okay, antara benda yang tidak dimuliakan oleh syarak ialah kitab Taurah dan Injil yang kita yakin telah diubah. Itu pun kalau kosong kitab itu daripada nama Allah Ta'ala, nama Nabi dan nama malaikat, nama-nama nama-nama yang mulia. Boleh? Jadi kitab Taurah dan Injil, kalau kita yakin ia telah diubah daripada yang asal, dan kitab itu kosong daripada nama Allah, nama Nabi, nama Rasul, nama malaikat, kita boleh ambil, kita konyok-konyokkan dia, lepas tu kita buat istinja. Boleh. Tapi kalau tak yakin, ini boleh jadi betul ni. Tak. Ketika itu haram kita guna untuk istinja. Okey, antara okey, selesai satu. Kita baca dulu. Itu beberapa syarat disebut dalam kitab kita. Dalam matan disebut 3. Wa hajarul al-istinja idza kana tahiran qali'an. Satu lagi apa? Ghairu muhtaram. Ada syarat lain yang tidak disebut dalam matan, saya tambahlah, disebut dalam syarah. Syarat yang keempat, mesti batu istinja tu jamidan, mesti kering. Kalau basah tak boleh kita gunakan untuk istinja. Jadi tisu basah boleh tak kita buat guna istinja? Tak boleh. Tidak sah istinja guna tisu basah sebab dah basah. Tisu kering boleh. Tu. Jadi syarat-syarat yang disebutkan ini kita kena faham syarat-syarat untuk kita gunakan batu sahaja untuk istinja. Contoh Umar. Dan Umar lepas kelas ni, tak ada Umar dalam ni, dia nak pergi tandas, dia nak istinja dengan batu sahaja ataupun adik-beradik batu.
Tak, seperti tisu, kain dan sebagainya. Maka mesti batu ataupun adik-beradik batu tu cukup syarat yang kita sebut tadi. Kena tahiran qalian ghairu muhtaram, kena jamidan, tak kena kering. Tak boleh tak. Tu syarat dia. Okey. Boleh kalau dia nak guna batu sahaja. Tapi kalau dia nak guna air, ikut dia lah, guna air, tak ada masalah. Kalau nak guna air dengan batu, maknanya dia nak guna batu dulu, lepas baru nak basuh dengan air. Itu yang paling afdal lah. Dia kata yang paling afdal, guna batu dulu, lepas tu basuh dengan air. Kalau nak buat lagu tu, batu yang dia nak guna tu boleh najis, tidak ada masalah. Maknanya dia ambil tahi lembu, dia sapu kemaluan dia, buang air najis, lepas tu dia basuh pula kemaluan dia dengan air. Itu tidak ada masalah, boleh. Sebab dia nak gabung antara batu dan air. Tapi kalau nak guna air, nak guna batu sahaja, mesti cukup syarat kita sebut ni. Jamidan, tahiran, qalian, ghairu muhtaram. Gugur satu syarat, tidak sah istinja. Tidak sah istinja. Dan hukum perbuatan itu haram. Okey, termasuk juga di bawah batu yang dianggap sebagai syar'i, iaitu batu yang boleh kita buat istinja, ialah sutera. Sutera yang kasar, walaupun untuk lelaki. Boleh buat istinja. Begitu juga nuquduz zahab, duit emas dan duit perak yang telah dibentuk untuk jadi duit lah. Dia ada jongkong emas. Tak, okay, sekarang ni jongkong emas tu telah dibentuk bulat-bulat untuk dijadikan sebagai duit, harta, atau orang panggil nilai mata wang untuk kita jual beli. Tak, itu juga boleh dibuat istinja dengan dia, tapi dengan syarat tidak ada nama Allah Ta'ala di atasnya. Selesai. Jadi dah selesai bincangkan tentang wasilah. Wasailut taharah ada berapa? Ada 4. Pertama al-ma', kedua at-turab, ketiga ad-dabigh, yang keempat hajaru al-istinja. Kita nak masuk pula kepada maqasidut taharah. Maqasid ni tujuan. Kita guna air untuk berwuduk, kita guna air untuk mandi. Tak? Tu. Itu dah. Tak, itu lepas ni. Sekarang ni dia bincang pasal wasailul wasail. Wasilah kepada wasilah. Wasilah kepada wasilah. Cara untuk kita berwuduk, kita guna air. Air tu kita nak guna lagu mana? Guna cebok. Jadi dibincangkan tentang cebok bekas. Tak? Boleh? Cara kita nak mandi wajib, kita guna air. Air tu jadi wasilatut taharah. Nak guna air takkan terjun dalam kolam, dalam sungai. Kita guna bekas. Nak cebok tu. Jadi cebok tu kita panggil al-awani, wasailul wasilah. Wasail kepada wasail. Jadi disebut oleh Syekh amal awani, adapun awani iaitu bekas-bekas air, cebok. Walijtihadu, dan juga ijtihad. Alladhi huwa, yang mana ijtihad itu maknanya badlul majhud fi tahsilil maqsud. Kita keluarkan segala usaha kita untuk kita mencapai maksud. Maka dua tu famin wasailil wasail dianggap sebagai wasailul wasail. Jadi wasailul wasail ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama al-awani, bekas. Yang kedua ialah al-ijtihad. Al-ijtihad. Boleh? Okey. Bekas tu kita fahamlah. Dia menjadi alat untuk kita gunakan air untuk kita mandi. Adapun ijtihad, kenapa dia panggil sebagai wasailul wasail? Kerana dengan ijtihad ini, tak yatawassalu bihi ila ma'rifatil ma'it tahur indal ishtibah. Dengan ijtihad kita boleh mengetahui air yang bersih ketika mana kita berlakunya ishtibah, kekeliruan. Contoh, depan saya ada dua bekas air. Satu bekas tahur, bersih. Lagi boleh membersihkan, mutlak lah. Satu bekas lagi mutanajis, dah masuk najis. Tak? Jadi anak saya datang jumpa saya, dia kata, Abi, tadi kakak ada kencing. Contohlah. Dalam satu bekas. Ataupun dia beritahu adik ada kencing dalam satu bekas ni. Saya tanya kakak yang mana sah? Tak tahu, tak ingat. Dia tak ingat. Tak. Jadi ketika itu, salah satu tu najis. Salah satu lagi bersih.
Saya ijtihad. Cara nak ijtihad apa? Kita bau bahagian dua bekas tu mana yang bau najis. Yang bau najis tu kita hukum sebagai najis, yang tak bau najis tu kita hukum sebagai bersih. Ijtihad lah. Jadi dengan ijtihad kita boleh tahu yang mana bersih, yang mana kotor. Boleh? Contoh baju. Kita ada dua helai baju je. Satu dah kena najis, satu lagi bersih. Ijtihad lah. Kita ambil baju tu, kita hidu-hiduin. Dia bau macam bau air kencing ni. Yang macam bau air kencing tu kita buang. Kita tinggalkan. Kita ambil baju yang bersih untuk kita pakai. Kalau dua bekas yang ada di padang pasir ke apa. Dan kita dikhabarkan ada anjing. Telah minum daripada salah satu bekas tersebut. Jadi kita pergi tengok. Dan kita ijtihad. Nampak bekas ni macam terbuka dia punya penutup ni. Nampak macam berkurang air. Nampak macam ada air menitik kat tepi dia. Jadi banyak faktor, banyak perkara yang boleh menyebabkan kita hukum yang ni. Bekas ni yang anjing minum. Maka ia jadi najis. Yang satu lagi tak. Maka kita guna yang tak tu. Kita buang yang kita sangka ianya mutanajis. Jadi ijtihad ni menjadi cara untuk kita boleh guna air, yang mana air itu ialah wasilah untuk kita mandi ataupun wuduk. Okey, selesai. Seterusnya wal maqasidu fahiyal wudu'u wal ghuslu wat tayammum wa izalatun najasah. Maqasid kepada at-taharah. Tujuan daripada taharah ialah kita nak apa? Berwuduk. Mandi. Walaupun wuduk dan mandi itu yang sunat. Tayammum. Tayammum ni tidak tergambar lah tayammum yang sunat. Sebab tayammum ni tidak ada tayammum yang tayammum tidak tergambar padanya tayammum sunat. Sebab dia tidak disunatkan langsung untuk kita tajdid tayammum, tak ada. Kalau wuduk ada tajdid al-wuduk, tapi pada tayammum tak ada. Wa izalatun najasah, itu yang keempat. Maqasid yang keempat bagi taharah ialah izalatun najasah. Selesai kat situ. Okey. Ada soalan? Kita masuk al-wuduk. Kita masuk bab al-wuduk. Jadi sekarang ni nak bincang maqasidut taharah. Kita sebut maqasidut taharah ada 4. Al-wuduk, al-ghuslu, at-tayammum, izalatun najasah. Menjadi persoalan, kenapa didahulukan bab wuduk? Kenapa tak disebut dulu bab al-ghuslu, bab at-tayammum, izalatun najasah? Jawapan je ialah didahulukan perbahasan wuduk kerana individu yang wajib berwuduk itu lebih ramai. Lebih ramai berbanding daripada individu yang perlu mandi wajib, tayamum dan izalatun najasah. Sebab apa? Sebab wuduk ni diperlukan untuk sahnya solat, sahnya tawaf. Sama ada solat dan tawaf tu dikerjakan oleh orang yang balik ataupun belum. Berbeza dengan mandi. Tak. Mandi tidak diwajibkan kecuali ke atas orang yang balik sahaja. Secara ghalib begitulah. Ada juga budak kecil kena mandi tak? Kalau berlakunya junub. Kalau disetubuhi oleh orang lain dan sebagainya. Begitu juga tayamum. Tayamum ni jarang kita buat. Melainkan pada halatul darurah. Tak, kita tak ada guna air, barulah kita fikir bab tayamum. Tak ada air, barulah kita fikir bab tayamum. Jadi afrad, individu, jumlah individu yang guna tayamum tu lebih sedikit berbanding dengan wuduk. Sebab tu didahulukan bab al-wuduk. Dalam perbahasan wuduk ni kita nak bincang beberapa perkara? 7 perkara. Pertama, hakikat bagi wuduk. Iaitu makna bagi wuduk. Kemudian mujibul wuduk, perkara yang mewajibkan kita berwuduk. Fardu wuduk, syarat-syarat sah wuduk, sunat-sunat wuduk, perkara-perkara makruh dalam bab wuduk. Lepas tu wama tantahi bihi muddatuh, makna perkara yang membatalkan wuduk. Ni 7 benda ni yang kita nak bincangkan dalam bab wuduk. Okey, kita baca matan. Fal wudu'u, al-wudu'u tak ada fa. Al-wudu'u lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha'. Ni perbahasan pertamalah hakikat ta'arif bagi wuduk. Dalam matan sebut ta'arif pada sudut lughah dan syarak. Okey, al-wuduk pada sudut bahasa satu nama bagi perbuatan membasuh sebahagian anggota. Saya basuh muka, namanya wuduk. Saya basuh telinga, namanya wuduk. Saya basuh perut, namanya wuduk. Saya basuh paha, namanya wuduk. Saya basuh lutut, namanya wuduk. Saya basuh tapak tangan, namanya wuduk.
Saya basuh apa jenis anggota sekalipun kita panggil wuduk. Sama ada disertakan dengan niat ataupun tidak. Itu pada sudut bahasa. Lebih a'am, lebih umum. Boleh? Okey, pada sudut syarak. Wa syar'an ismun li ghasli a'dha'i makhsusah biniyatin makhsusah. Pada sudut syarak, al-wudu' ialah isim. Satu nama bagi perbuatan. Tadi pun sama juga. Satu nama bagi perbuatan membasuh sebahagian anggota. Sama ada dengan niat ataupun tidak. Maknanya sama ada disertai dengan niat ataupun tidak. Sama ada kita basuh tu anggota wudu ataupun tidak. Tadi pada sudut lurah dia a'am, lebih umum. Sekarang ni lebih khusus. Ismun li ghasli. Satu nama bagi perbuatan membasuh a'dha'i makhsusah. Anggota yang khusus. Anggota yang khusus ni kalau tengok dalam syarah, zatan wa sifatan. Pada sudut zat. Zat ni maknanya apa? Anggota tertentu lah. Muka, tangan, kepala, kaki. Yang tu je kita basuh. Yang lain tak basuh ketika wuduk. Tak. Juga sifatan. Nama bagi basuh anggota wuduk pada sudut zatan, zat dan juga pada sudut sifat. Makna pada sudut sifat kat situ maksud dia apa? Maksud dia ialah tertib. Maksud dia ialah tertib. Nama bagi perbuatan membasuh anggota wuduk pada sudut zat anggota iaitu muka, tangan, kepala, kaki. Anggota lain kita tak basuh. Begitu juga pada sudut sifat. Makna pada sudut sifat kat sini ialah mesti ikut tertib. Start dengan muka, lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Jadi kita dapatkan tertib. Syarat tertib tu daripada perkataan sifatan. Tak perlulah kita tambah ala wajih makhsus dalam ta'arif. Sebab sebahagian mengkritik. Bila kita sebut ismun li ghasli a'dha'i makhsusah biniyatin makhsusah, dia sebut makna ni belum sempurna. Sebab tidak termasuk tertib dalam dia. Kita jawab, tertib itu diperolehi daripada perkataan zatan wa sifatan. Daripada sifat tu, kita dapatkan syarat tertib tu. Jadi tak perlu lagi untuk kita tambah qaid di belakang ni ala wajih makhsus bagaimana dibuat oleh sebagian ulama'. Boleh tak? Bacalah kat bawah tu, ada kat bawah tu. Saya tak keluar daripada kepala sendiri. Semua ada dalam kitab. Kita baca ulama' tulis dah. Okay, syara'an ismun li ghasli a'dha'i makhsusah. Pada sudut syarak, wuduk ialah nama bagi proses membasuh anggota-anggota yang khusus, sama ada zatan wa sifatan, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Seperti niat mengangkat hadas, niat berwuduk dan sebagainya. Okey. Kita sebut ismun li ghasli. Bila sebut ghasli ni, tak, maknanya kita basuh dengan kehendak kita. Dengan kehendak kita. Bukan dengan kehendak kita, dengan perbuatan kita. Saya ambil air, saya letak muka. Saya ambil air, saya basuh tangan. Lepas tu saya basuh belah sini. Saya ambil air, saya basuh kepala. Lepas tu saya basuh kaki. Tak, dengan perbuatan kita sendiri. Sedangkan wuduk tidak disyaratkan perbuatan kita sendiri. Walaupun ianya terbasuh sendiri, walaupun tanpa perbuatan kita, yang penting kita niatlah. Dah memadai dah. Tak, contohnya kita duduk cokoh lagu ni. Tak, ada orang tolong wuduk dengan kita. Jadi ada tak perbuatan kita basuh muka? Tak ada. Orang lain tolong wuduk dengan kita. Kita datangkan niat sahaja. Dah memadai. Tak, ataupun tengah hujan. Kita pun pergi kat hujan tu, kita pun tala muka kita. Letak tangan belah ni pula. Lepas tu kepala. Lepas tu letak kaki. Tak, jadi ada tak perbuatan kita gonyoh basuh tu? Tak ada. Sebab tu, Syekh Mustafa sebut li ghasli ai inrisal. Inrisal ni sama ada kamu basuh sendiri ataupun ia terbasuh sendiri. Yang penting kamu niat. Boleh? Jadi selesai perkara pertama kita bincang dalam bab wuduk, iaitu hakikat bagi wuduk. Ta'arif bagi wuduk. Okey. Kemudian kita nak bincang mujibuhu, perkara yang mewajibkan wuduk. Dalam matan tak ada Dalam matan dia tak sebut. Dia terus masuk furudul wuduk. Tak apalah. Dalam syarah tu ada. Surat 33. Perkara yang mewajibkan wuduk. Al-hadath ma'a iradatil qiyam ila salah. Perkara yang mewajibkan kita berwuduk ialah
berhadas dan keinginan untuk sembahyang. Tu. Bukan berhadas saja. Contoh saya sekarang berhadas, wajib berwuduk? Tak wajib. Sebab nak baca kitab tak wajib ada wuduk. Jadi apa perkara yang mewajibkan wuduk? Mujibul wuduk al-hadas, kamu berhadas dalam masa sama kamu nak sembahyang. Kamu berhadas dalam masa sama kamu nak tawaf. Kamu berhadas dalam masa sama kamu nak pegang Quran. Jadi itu perkara yang mewajibkan wuduk. Kalau sekadar kamu berhadas, itu tidak mewajibkan lagi kamu berwuduk. Buktinya saya tak wajib berwuduk sebab nak baca kitab, sunat berwuduk. Boleh? Lepas tu disebutlah kat situ wuduk itu ada dua. Pertama fardun, yang kedua sunnah. Contoh yang fardu macam orang yang berhadas kecil lah, macam kita ni. Contoh saya berhadas kecil nak semayang. Jadi fardu lah bagi saya untuk berwuduk. Wajib lah bagi saya untuk berwuduk. Budak kecil, anak saya umur contoh 8 tahun, Fatimah tu umur 7 tahun. Dia nak semayang. Maka wajiblah dia berwuduk untuk sahnya sembahyang dia. Tu. Boleh? Yang kedua, sunat. Sunat wuduk. Ni banyaklah. Kita tengok muka surat sebelah tu boleh baca sendiri dah tak? Kalau baca sesa jadi panjang kita ni. Kau nak baca? Cuba respon sikit. Saya risau kalau baca belakang jadi tak khatam kitab ni kan. Kita baca matan lah dulu tak? Nanti kalau nak baca lagi kita baca syarah betul. Tapi tak apalah, kita sebut satu dua perkara. Dia sunat wuduk antaranya ialah ketika mana kita nak tajdid wuduk. Tajdid untuk sembahyang. Tajdid wuduk untuk sembahyang. Jadi sekarang ni saya dah ada wuduk. Tak? Kata tajdidihi li kulli salati fa illam tuadda bil awal salatun kurihat tajdid. Sunat tajdid tu bila? Saya ambil wuduk, saya sembahyang zuhur. Nak sembahyang asar tu ada wuduk lagi saya ni. Sunat saya perbaharui wuduk. Sunat tak wajib lah sebab masih ada wuduk. Tak, okey. Saya ada wuduk. Tak. Saya tak pernah sembahyang apa-apa lagi ni. Kemudian saya nak tajdid. Saya ada wuduk dan saya tak sembahyang walaupun 2 rakaat, tak sembahyang apa-apa. Kemudian nak tajdid. Hukumnya makruh. Jadi dia katakan sunat tajdid selepas kita solat dulu. Lepas solat boleh sunat tajdid untuk solat kali kedua. Untuk solat kali ketiga sunat tajdid, solat kali keempat sunat tajdid. Tapi kalau kita tak pernah sembahyang pun lagi dengan wuduk yang kita ada, tiba-tiba kita nak tajdid pula, hukumnya makruh. Jadi sunat tajdid itu bagi apa? Bagi solat lah. Sama ada fardu, sunat, solat jenazah. Walaupun solat tu 1 rakaat seperti witir. Okey. Adapun sujud tilawah, sujud syukur, tidak disunatkan untuk kita tajdid wuduk. Saya sembahyang zuhur, tak. Lepas tu saya nak sujud syukur. Sujud syukur terus, tak payah nak tajdid. Sujud tilawah terus, tak payah nak tajdid. Begitu juga kalau saya nak tawaf, tak payah tajdid terus sembahyang. Begitu juga khutbah Jumaat, terus khutbah je, tak payah tajdid, tak disunatkan. Okey, selesai kat situ. Lepas tu yang lain tu boleh baca lah. Tempat-tempat disunatkan untuk kita berwuduk. Sebelum mandi wajib. Ketika marah dan sebagainya. Okey, kita masuk furudul wuduk. Furudul wuduk. Okey. Kita ada syarat sah wuduk. Kita ada fardu wuduk. Tak. Syarat dengan fardu ni mana dulu? Sepatutnya syarat dulu dibincangkan. Sebab bila cukup syarat barulah sah wuduk. Tak. Jadi syarat itu lebih layak untuk didahulukan. Tapi kenapa Syekh sebut fardu wuduk dulu, syarat lepas ni? Syekh pandang pada sudut yang lain. Kita dalam bab wuduk ni yang kita nak ialah wuduk tu sendirilah, basuh muka, basuh tangan. Syarat tu kita bincang sampingan. Sebab apa?
Yang kita nak betul, mandi wajib tu. Yang kita nak betul, wuduk tu. Bukan nak syarat-syarat tu. Syarat tu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita nak basuh muka je lah, nak wuduk. Tak, jadi disebutkan bab furudul wuduk dulu sebab ianya merupakan apa? Maksud utama dalam bab ni. Walaupun nak sah wuduk tu mesti didahulukan oleh syarat-syarat dulu. Tu, jadi dipandang pada sudut yang lain lah. Ala kulli hal furudul wuduk, iaitu rukun-rukun wuduk. Maksud dia apa? Furudul wuduk, iaitu rukun-rukun wuduk ada 6. Ada 6. Sama ada rukun wuduk yang sunat ataupun wuduk yang wajib, ada 6. 4 daripadanya sabit dengan nasul Quran, iaitu basuh anggota yang 3 tu dan juga sapu sebahagian kepala. 1 daripada 6 sabit dengan sunnah, iaitu niat. Tak, 1 lagi sabit dengan, iaitu tertib, sabit dengan sunnah dan juga Quran. Yang pertama, al-awwal an-niyah. Yang pertama ialah ni, niat. Yang pertama ialah ni, niat. Okey. Saya terang laju-laju. Bila sebut bab niat ni, ulama kita akan bahas 7 perkara. Iaitu haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang pertama dibincangkan tentang hakikat niat. Niat pada sudut bahasa al-qasdu mutlaqan. Kita qasad, kita tuju kepada satu-satu perkara. Tak, sama ada perkara tu kita buat berserta dengan qasad hati kita ataupun kita buat selepas daripada qasad hati kita. Pada sudut syarak ialah qasdu syai' muqtarina bi fi'lih. Kita menuju, kita qasad sesuatu, dalam masa yang sama perbuatan tu kita buat sekali. Contoh, ambil air, basuh muka. Di dalam hati sahaja aku berwuduk. Kita qasad kepada wuduk, kita nak kepada wuduk. Dalam masa yang sama perbuatan kita basuh muka tu dilaksanakan. Boleh? Okey, hukum dia, hukum niat ni ghalibnya wajib. Dalam sembahyang, dalam puasa, dalam haji wajib lah. Tapi ada juga yang tidak wajib. Malah dianggap sebagai sunat. Contoh mandi mayat. Kita mandikan jenazah, perbuatan memandikan jenazah tu fardu kifayah. Tapi niat kita, sebagai kita nak memandikan dia, niat kita nak memandikan dia tu sunat. Dengan makna kalau kita tidak niat untuk memandikan dia, dan masa kita mandikan tu, kita mandikan dalam keadaan rata satu badan, mandi tu sah walaupun kita tak niat. Boleh. Jadi mandi jenazah ni perbuatan memandikan tu wajib. Tapi niat untuk memandikan dia tu sunat. Itu min babi ghairil ghalib. Okay, tempat bagi niat mahalluha hati lah. Cuma sunat kita lafazkan dengan lidah untuk membantu menghadirkan niat di dalam hati. Tempat bagi niat awalul ibadah, di awal ibadah. Jadi kalau kita niat dulu baru kita basuh muka. Ataupun kita basuh muka dulu baru kita niat, tidak memadai. Mesti berbetulan dengan awal ibadah. Semata-mata air kena di muka, ketika itu juga dalam hati sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey. Boleh? Cumanya dalam bab wuduk ni, niat ada 2 lah. Pertama, niat yang wajib. Niat yang wajib kita sertai ketika mana kita basuh muka. Sebab muka ni anggota pertama yang diwajibkan untuk kita basuh. Tak? Bila kena muka dalam hati sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Ada juga niat untuk melakukan perbuatan-perbuatan sunat. Sebelum kita berwuduk, kita sunat basuh tangan. Tak? Lepas tu bersiwak, berkomor, masukkan air dalam hidung. Jadi untuk dapat pahala perbuatan sunat yang kita buat tu, kita niat. Bila nak niat? Ketika mana kita basuh tangan. Basuh pergelangan tangan ni lah. Kita basuh dalam hati. Sahaja aku melakukan sunat-sunat wuduk kerana Allah Ta'ala dalam hati kita. Lepas tu kita komor, masukkan air dalam hidung dan seterusnya lah. Boleh kita dapat pahala. Pahala apa? Pahala melakukan perkara-perkara sunat. Kalau tak niat, tak dapatlah pahalanya. Okey.
kaifiyatuha. Jadi tadi hakikat niat, hukum niat, tempat niat, iaitu dalam hati, zaman niat, awal ibadat, kecuali puasa lah. Puasa kita niat awal. Malam tu kita dah niat. Sebenarnya itu azam. Tapi azam, qama maqaman niyah. Azam yang ganti tempat niat. Azam ni apa? Ada kehendak. Contoh saya nak balik Kuantan petang ni. Tu, kehendak dalam hati lah tu. Saya sedang buat apa sekarang ni? Sedang syarah kitab. Nak balik Kuantan petang sekarang. Itu panggil azam. Saya berazam untuk balik ke Kuantan. Tak? Dalam bab puasa, kita berazam sebenarnya nak puasa esok hari. Tapi azam tu dia cover tempat niat. Sebab kalau nak niat ni awal ibadat. Awal ibadat bila? Kalau puasa. Masuk subuh tu bawa awal ibadat. Jadi kalau betul-betul disyariatkan awal ibadat nak niat dalam bab puasa ni, jadi susah lah. Kita kena perhati molek-molek. Nak dekat masuk waktu tu, sahaja aku berpuasa. Malah kalau kita buat lagu tu, tidak sah puasa kita. Mesti kita niat sebelum daripada subuh. Kalau berbetulan dengan subuh, tak sah. Kaifiyatuha, cara nak berniat berbezalah. Ikut perkara yang nak diniatkan. Kalau sembahyang, nawaitu usalli fardhu zuhri. Tak, kalau puasa, nawaitu shaum ghadin an adai. Sampai habis. Kemudian kalau wuduk, nawaitu wuduk lillahi ta'ala. Berbeza-beza ikut jenis amalan ibadat yang kita nak buat. Okay. Kemudian apa? Haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun, syartun, syarat sah niat. Ada 5. Pertama, Islam. Jadi orang kafir niatnya tidak sah. Mesti Islam. Orang murtad juga tidak sah. Yang kedua, tamyiz. Jadi budak kecil yang belum mumayyiz, wuduknya tidak sah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak sah wuduk. Sebab belum mumayyiz. Tak. Melainkan kalau kita bawa anak kita yang belum mumayyiz pergi haji. Dan kita nak ambil berkat ibadah haji untuk dia. Bila nak buat ibadah haji untuk dia, mesti ada tawaf. Rukun haji ada tawaf. Okay, saya wudukkan dia. Wuduk tu sah. Lid-darurah. Yang tolong niatkan saya lah. Dia tak boleh nak niat lagi. Dia tak kerti benda lagi. Itu pengecualian lah. Pengecualian pada budak kecil tadi tu yang kita nak buat tawaf tu. Selain daripada tu memang disyaratkan tamyiz. Yang ketiga, al-ilmu bil manwi. Kita tahu perkara yang kita nak niatkan tu. Sembahyang tu macam mana cara buat dia. Wuduk macam mana cara buat dia. Barulah kita boleh niat. Kalau tak, kita niat perkara yang kita tidak ketahui bendanya, maka tidak sah niat tersebut. Yang keempat, syarat nak sah niat, wal jazmu bihi. Kena jazam dalam niat. Tak boleh yataraddad. Tak boleh ta'liq dengan sesuatu. Nawaitul wuduk in ja'a Zaidun. Sahaja aku berwuduk kalau Zaid datang. Dengan makna kalau Zaid tak datang, aku tak niat wuduk. Itu tidak sah. Kemudian tidak mendatangkan perkara-perkara yang menafikan niat. Antara perkara yang menafikan niat ialah riddah. Boleh? Jadi riddah ni dia tidak membatalkan wuduk, tapi dia membatalkan niat. Contohlah ada orang ni dia niat, lepas tu dia basuh muka. Lepas tu dia riddah. Niat dia terbatal. Bila masuk Islam semula, dia kena niat semula, kena ambil wuduk semula. Tapi kalau orang tu dah berwuduk siap, basuh kaki dah, lepas tu baru dia riddah. Tak, bila dia masuk Islam, dia perlu niat tak? Untuk basuh anggota dia semula. Tak payahlah sebab dah selesai dah basuh seluruh anggota tu. Tak. Jadi wuduk dia tak batal. Dia terus boleh semayang je. Okey. Jadi yang kelima, syarat yang kelima, tidak ada perkara yang menafikan niat. Antara perkara yang menafikan niat ialah riddah, murtad. Na'udzubillah. Lepas tu ada perkara kedua yang menafikan niat, adamul qudrah 'alal manwi aqlan aw syara'an. Tidak mampu untuk melakukan perkara yang diniatkan. Sama ada sudut akal ataupun sudut syarak. Itu juga dianggap sebagai perkara yang menafikan niat. Yang menyebabkan niat tidak sah. Contoh dia niat apa? Dia niat sahaja berwuduk untuk semayang dan untuk tidak semayang. Mana boleh bertembung. Nak semayang,
Kalau kamu semayang, kamu tak semayang. Kalau kamu tak semayang, kamu semayang. Mana boleh dua-dua? Tak. Maknanya sajak berwuduk untuk semayang zuhur dan untuk tidak semayang zuhur. Mana zuhur hari tu. Boleh tak? Dia semayang dan tidak semayang dalam masa yang sama. Dalam zuhur yang sama. Kalau zuhur lain-lain tak apa, hari ni dengan esok. Hari ni semayang, esok tak semayang. Ni hari yang sama, tak boleh. Jadi bila dia niat lagu tu, dia niat satu perkara yang apa? Yang dia tak mampu buat pada sudut akal. Ha? Maka niat dia tidak sah. Okey, ataupun satu perkara yang dia tak mampu buat pada sudut syarak. Dia niat dalam hati, sahaja aku berwuduk untuk aku solat di atas tahi. Memang boleh buat. Kamu ambil tahi, kamu solat atas dia. Tapi syarak tak izinkan perkara tu. Boleh tak? Jadi sebagai perkara yang tidak mampu pada sudut syarak. Jadi kalau kamu niat begitu, wuduk kamu juga tidak sah. Berbeza kalau dia niat dengan perkara yang mustahil sudut adat. Sudut adat. Contoh dia niat sahaja aku berwuduk untuk aku solat hari raya Idul Adha. Jadi dia baru bulan Muharram. Nak masuk Zulhijjah tu bapaknya lamanya. Masa bulan Muharram tu dia niat sahaja aku berwuduk untuk aku solat Idul Adha. Sah wuduknya, tidak ada masalah. Sebab tak mustahil pun. Kalau dia jaga molek wuduk dia sampai ke bulan Zulhijjah tu, boleh semayang. Dengan wuduk yang dia ambil pada bulan Muharram tu. Cuma mustahil sudah adat lah. Kebiasaan manusia ni ada berok kencing dia. Tak, jadi sudah adat kita kata mustahil. Tapi sudah akal tak mustahil. Okey, selesai. Kemudian pembincangan yang terakhir dalam bab niat ni ialah apa? Maksud, tujuan niat. Membezakan ibadat dengan adat. Orang masuk masjid, tak ada yang niat iktikaf dapat pahala. Yang tidak niat iktikaf tak dapat pahala. Perbuatannya sama. Tak. Cumanya seorang dapat pahala ibadat sebab dia niat. Seorang lagi adat je lah. Masuk dalam masjid, keluar masjid adat. Yang kedua, nak membezakan tingkatan ibadat. Jadi solat 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat subuh. Kalau subuh tu tanpa kunut. Rupa kan sama. 2 rakaat, 2 rakaat. Lepas tu apa yang membezakan yang pertama tu sunat, yang kedua tu fardu, niat. Yang pertama kita niat sunat, yang kedua kita niat fardu. Maka dia membezakan tingkatan ibadat. Jadi itu 7 perkara yang dibincangkan dalam bab niat. Haqiqatun, hukumun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syaratun, maqsudun, hasan. 7 perkara. Okey, kita masuk rukun yang kedua, al-thani. Ghuslu dengan makna samalah, inrisal. Bukan mesti dengan perbuatan kita basuh. Walaupun orang lain tolong basuh, yang penting kita niat. Jadi ghuslu dengan makna inrisal al-wajhi. Ghuslul wajhi, basuh muka. Matan sebut gitu je. Ghuslul wajhi wa khalas. Mudah tak boleh kita terang benda berkait. Okey, muka-muka ni apa dia? Muka-muka ni ialah had muka, sudut panjangnya daripada tempat kebiasaan tumbuh rambut sini. Tak. Dan sehingga muntaha lihyaihi. Sehingga bawah penghujung bagi lihyai ni. Tulang dagu ni. Sampai sini lah. Boleh. Di atas ni tempat kebiasaan tumbuh rambut sampai ke bawah ni. Ujung dagu ni. Tahta muntaha lihyah. Di bawah pengakhiran 2 dagu. 2 tulang dagu. Sinilah. Boleh? Okey, terus. Kat bawah tu disebut qala fi syarah al-manhaj wa zidtu tahta liyadkhula fi al-wajhi muntaha lihyaini wal lihyan huma al-azman alladhani yanbutu anhuma al-asnan as-sufla wajtami'u mutaqaddamuhuma fi dhaqan. Jadi dalam syarah itu ditambah perkataan tahta, tulan, panjang, haddu al-wajh, tulan ma baina manabiti sya'ri ra's, sini, wa tahta muntaha lihyaihi. Dimasukkan perkataan tahta supaya apa? Supaya muntaha lihyaihi itu juga termasuk di bawah bahagian muka. Di penghujung bagi lihyaihi. Apa lihyaihi?
Lihyani. Lihyani maknanya tulang yang tumbuh di atasnya gigi yang bawah. Ni gigi. Ya. Inilah tulang. Tulang yang mana tulang ni atas itu tumbuh gigi yang kat bawah ni. Tulang rahang. Wa yajtami'u muqaddamuhuma fi dhaqn. Okey. Boleh? Jadi disebut perkataan tahta tu untuk apa? Untuk kita masukkan juga hujung lihyai ni. Hujung dia bagi tulang apa rahang tu. Tak termasuk juga bawah bahagian muka. Tengok mana kena basuh jugalah. Hujung ni. Okey, itu sudut tul. Sudut panjang ni antara kulit, antara apa? Kuping ni. Sudut lebar. Kuping ni sampai ke kuping ni. Itu sudut lebar lah. Jadi Syekh sebut dalam syarah wajib basuh semua sekali bulu yang ada di muka. Zahir dan juga batin. Bulu ni kalau ada bulu apa? Jabhah ni. Misai. Anfaqah. Kalau ada sini sibah lain. Tak. Bulu khadah ni bulu apa? Pipi dan sebagainya kena basuh belaka. Bulu ni tebal ke nipis kena basuh zahir dan batin. Zahir bahagian luar lah, batin kena sampaikan air ke akar kulit. Boleh? Boleh? Okey. Ada perincian pada janggut dan juga jambang. Janggut dan juga jambang. Janggut ialah bulu yang tumbuh dekat apa ni? Dagu. Ini apa ni kita panggil ni? Side band. Bukan side band ni. Ini bulu yang tumbuh dekat kita panggil apa ni? Atas pada rahang. Bahagian ni. Jadi bulu yang tumbuh kat sini kita panggil janggut. Bulu yang tumbuh dekat bawah telinga, bahagian kawasan ini kita panggil jambang. Bulu yang tumbuh dekat bertentangan dengan telinga tu sideburn. Yang tu tebal ke nipis ke wajib basuh zahir dan batin. Kita nak rincikan, kita nak tafsilkan pada janggut dan kepada jambang. Okay, janggut dan jambang, maka kita sebut perinciannya lagu mana? Dua perincian. Pertama, kalau orang tu sendiri lelaki, orang tu perempuan ataupun khunsa. Contohlah perempuan khunsa tu dia ada jambang. Dia ada janggut. Okey, tebal ke tak tebal ke wajib basuh zahir dan batin. Itu kalau apa? Perempuan dan juga khunsa. Boleh? Okey. Kalau lelaki, maka kita katakan kalau jambang dan janggut kamu nipis, maka wajib basuh zahir dan batin. Kalau tebal, maka wajib basuh zahir sahaja, batin sunat dibasuh. Okay, apa makna nipis? Apa makna tebal? Nipis ni makna dia ialah kalau contoh saya dengan Ustaz Amirul duduk dalam jarak kita berbual, bersembang dalam 1 meter, 1 meter setengah. Dalam jarak begitu, Ustaz Amirul boleh nampak kulit dagu saya. Boleh nampak kulit rahang saya. Sedangkan ada janggut, ada jambang, tapi dia boleh nampak lagi kulit. Warna kulit saya tu. Kulit janggut, kulit rahang ni. Tak. Maka ketika itu kita sebut janggut Ustaz Solah ni, jambang dia tu nipis. Maka Ustaz Solah wajib basuh zahir dan batin. Zahir bahagian luar, batin makna mesti sampaikan air tu sehingga ke akar kulit. Tapi kalau Ustaz Amirul tak nampak saya punya kulit dagu, kulit rahang ni, ketika itu janggut dan saya punya jambang tu tebal, maka saya wajib basuh zahir sahaja, batin sunat. Jadi kena ingat basuh, saya kena ambil air basuh, bukan sapu ni sapu, bukan sapu, wajib basuh, ambil air banyak sikit. Air tu tak sampai ke dalam, ke batin, ke akar, tidak ada masalah, sebab saya punya janggut ataupun jambang tebal. Boleh. Jadi perincian tu wajib basuh zahir dan batin ataupun wajib basuh zahir sahaja tu itu pada lelaki.
Perempuan tebal ke nipis ke, begitu juga khunsa, tebal ke nipis wajib basuh zahir dan batin tanpa sebarang khilaf ataupun sebarang tafsil. Okey. Boleh? Jadi kesimpulannya bulu di muka ni ulama sebut ada 20. Semua sekali wajib basuh zahir dan batin. Untuk kecuali pada apa? Kecuali pada janggut dan juga jambang. Janggut dan jambang kalau perempuan wajib basuh zahir dan batin juga. Kalau lelaki, kalau tebal wajib basuh zahir, batin sunat. Kalau nipis wajib basuh zahir dan batin. Boleh? Tu. Faham ke tak ni? Aku syarah seorang. Cuba tanya soalan sikit, respon sikit. Saya kena syarah lah benda yang duduk dalam syarah ni. Kalau tidak, tak jadi syarah nanti. Jadi rekes sangat. Tapi jangan risaulah. Kitab yang saya baca biasa akan khatam lah. Ada soalan tak? Ulang kaji balik lepas belajar, kena buka balik Munisul Jalis ni, baca sendiri pula. Kena faham balik. Belajar gitulah. Tak boleh semua ustaz suap untuk guru bagi. Belajar cara macam tu kurang tepat. Boleh? Sikit lagi dah. Kita mula pukul berapa tadi? Pukul 9. 10 dah. Sikit lagi dah. Habislah rukun wuduk paling tidak pun. Masuk khufai pun boleh. Sempat masa. Okey. Sebelum kita masuk pada as-salis, rukun yang ketiga, kita sebut tambih. Ketahuilah olehmu, wajib dalam wuduk ini kita basuh lebih sikit daripada bahagian yang sepatutnya kita basuh. Tak. Sebab apa? Min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi bahagian muka ni kita dah sebut dah bahagian muka kat mana tadi. Tak. Tapi wajib kita basuh lebih sikit. Jadi bahagian ni kita wajib basuh bahagian kepala sikit. Lepas tu kat sini kita wajib basuh bawah ni sikit. Kat sini kita wajib basuh sampai ke telinga sikit. Ambil sikit bahagian telinga. Supaya apa? Supaya bahagian muka semua sekali tu memang yakin kena air. Kalau kita betul-betul nak ukur sipi-sipi je, nak jimat air punya pasal, risau ada juga bahagian muka yang tak kena air. Jadi oleh sebab itu ulama sebut, nak sempurna basuh semua muka, mesti basuh lebih sikit. Maka basuh lebih sikit tu juga jadi wajib. Boleh? Basuh lebih sikit jadi wajib tu bukan sebab dia muka. Bahagian lebih sikit tu bukan muka. Tapi ianya sebagai wasilah untuk menyempurnakan perkara yang wajib. Maka dia pun jadi wajib. Okey. As-salisu, perkara yang ketiga, rukun yang ketiga bagi wuduk ialah ghuslu, dengan mana inrisal juga. Ghuslul yadain ni basuh kedua tangan. Tangan apa tangan? Tangan sudut bahasa daripada sini sampai ke atas ni. Katif, bahu. Tapi pada sudut syarak dalam bab wuduk, sini sampai ke siku. Dalam bab potong tangan maksud dia ni. Sampai ke pergelangan tangan. Kalau bab mencuri tu. Kita tak potong semua, kita potong bahagian depan ni. Bahagian sehingga pergelangan tangan. Bab tayamum khilaf. Sebahagian kata sampai siku, sebahagian kata pergelangan sahaja. Imam Nawawi sini pilih pandangan tu. As-salisu ghusl yadain ini ma'al mirfaqain. Jadi basuh tangan, maknanya tapak tangan sa'id ni sampai ke ma'al mirfaqain ni bersama-sama dengan dua siku. Tu. Okey, sekarang ni
kalau orang tu jenis ada siku, maka tak kisahlah siku tu panjang ke pendek. Contohlah saya sini sampai sini. Maka saya basuhlah sini sampai ke sini. Ustaz, siku saya ada sini. Maka dia kena basuh dari sini sampai ke sini je. Ustaz, siku saya dekat atas ni, panjang. Wajib basuh sampai ke sini. Jadi kalau orang tu diciptakan dalam keadaan ada siku, maka dia wajib basuh tangan sampai ke siku. Dah lebih sikit. Sama ada siku dia tu, sama ada siku tu apa? Pendek ataupun panjang ataupun macam orang lain. Ambil tiba diri masing-masing. Jangan jadi masalah sikit apa kalau orang tu lahir-lahir tak ada siku. Benda-benda ni jangan berlaku lah. Tapi ulama buat dia fikir panjang untuk umat akan datang. Jawab belaka dah. Kita kira nak baca je. Jadi kalau lahir-lahir tak ada siku, nak buat lagu mana? Nak basuh sampai mana? Maka kita sebut, kita basuh, kalau tengok kat bawah tu, wa yu'tabaru dhalika min mu'tadalil khilqah min aqrani bin nisbah. Saya orang yang sama body macam dia. Contoh saya tak ada, contoh Zaid. Zaid tak ada siku. Saya ada siku. Body saya dengan body dia sama. Okay, macam mana nak? Maka kita sebut Zaid wajib basuh antara daripada hujung jari sampai ke siku. Cuma sampai ke mana? Maka ukur. Bukan ukur macam ni. Bukan pergi pada tangan dia ukur macam ni, tanda tak. Tapi ikut nisbah. Ikut nisbah macam mana? Tangan saya ni. Contohlah. Daripada sini ke sini, satu bahagian. Tak. Sini ke sini, 2 bahagian. Sini ke sini, 3 bahagian. Sini ke sini, 4 bahagian. 4 bahagian tu kita sebutlah dalam 80 cm. Contohlah, mudah-mudah. Jadi siap bahagian tu 20 cm. Betul tak ni, cara ni? Kejap. Gini cara dia. Pertama kita kira sini ke sini. Daripada hujung jari sampai ke mingkap ni, mangkip. Contohlah 4 bahagian lah. 4 bahagian kan. Lepas tu kita ukur sini ke sini. 3/4. 3/4. Boleh faham tak? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Jadi daripada hujung sampai ke sini 4/4. Kemudian saya ukur pula daripada sini sampai ke siku, maknanya 3/4 lah. 3/4. Baki lagi 1/4 daripada sini sampai ke sini. Maka kita ambil 3/4 tu, kita pergi kat orang yang tak ada siku tu, kita sebut kepada dia, kamu wajib basuh 3/4 daripada tangan kamu. 3/4 tu boleh jadi sama panjang kita. Boleh jadi pendek sikit daripada kita. Boleh jadi panjang lagi daripada kita. Contohlah, dia punya tangan dia, nak bagi jelas sungguh. Tangan dia 1 kilo panjang. Tangan dia 1 kilo panjang. Nak basuh berapa banyak? 3/4 daripada 1 kilo. Boleh? Tu. Bukan. Kalau saya pergi ukur, tangan dia 1 kilo panjang. Saya ukur. Sikit sangat ada kena basuhnya. Nisbah pada 1 kilo tu. Jadi jangan ukur. Ikut nisbah. Jadi tangan saya sini ke sini. Nisbah ialah 3/4. Mana 3. 1, 2, 3. 4 sampai sini. 4/4 sampai sini. Jadi saya sini ke sini 3/4 daripada tangan saya. 3/4 tu kita bawa ke dia. Kita sebut 3/4 daripada tangan kamu. Kena basuh. Manakala 3/4 daripada sekilo. 1 km, 1 km, 1 kilometer. Panjang sangat lah. Maksudnya dia tak ada siku lah. Dia tak ada siku ni. Boleh tak? Kalau dia ada siku, kita ambil timbangan siku dia. Pendek ke panjang ke, basuh sampai siku dia sahaja. Boleh? Itu faham elok. Okey. Lepas tu wajiblah basuh semua jenis bulu yang ada dekat tangan dia tu. Bulu ke, ataupun ada ketuat tumbuh ke, jari lebih ke. Tak. 7 jari, 8 jari wajib basuh belaka. Sebab ia termasuk bawah bahagian tangan.
Okey, yang menjadi persoalan ialah kotoran yang ada pada tangan ataupun secara umum pada semua anggota wuduk, ataupun kita sebut sekali dengan anggota mandi lah kalau kita masuk bab mandi wajib. Kotoran tu macam mana cerita dia? Kotoran yang datang daripada luar, kita ada kotoran dia banyak. Kotoran yang datang daripada luar, kotoran daripada badan sendiri. Kita nak bincang kotoran yang datang daripada luar, debu-debu dan sebagainya. Dia daripada luar badan masuk ke badan, melekat di badan. Tengok keadaan. Kalau debu tu dah melekat, dah sampai dah jadi juzuk daripada badan kita, dengan mana kalau kita tarik, tertarik sekali dengan kita punya kulit. Maknanya nak tunjuk dia dah jadi sebati molek dah dengan tangan kita tu. Ni kalau kat Mesir ada lah orang yang duduk di bawah jambatan apa semua, tak ada rumah. Kat Malaysia pun boleh jadi ada. Cuma Malaysia jarang ada debu, tak berapa banyak debu. Kat Mesir banyak debu. Jadi tangan dia tu ada part-part tertentu dah memang terlalu banyak debu. Kalau basuh tak hilang, dia dah boleh tak melekat molek dah dengan tangan dia tu. Itu hukumnya seperti badan dia. Maknanya kalau dia basuh bahagian atas sahaja, tak perlu dia nak tarik sampai rabak rosok dia punya tangan dia, luka, tak perlu. Tapi kalau sekadar debu biasa yang boleh dibuang, kena buang lah. Itu satu. Boleh? Okey. Bawah kuku. Wajib dibuang tak? Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i memang wajib dibuang. Kotoran yang di bawah kuku. Yang mana kotoran itu daripada luar. Contoh daripada tanah, daripada debu. Tak, wajib dibuang. Sebab wajib juga basuh di bawah buku ni. Termasuk bawah tangan. Ada pandangan sebut dimaaf kalau sedikit bagi orang yang sentiasa diuji dengan perkara tersebut. Contoh orang yang main tanah sokmo, tukang kebun. Tak? Tu. Jadi sokmo lah ada kotoran tu. Maka dimaaf bagi pihak dia. Itu pun kalau sikit. Tak? Cuma ada pandangan juga daripada Imam Ghazali, Imam Baghawi kalau tak silap. Dimaaf secara mutlak. Sama ada orang tu jenis main debu ataupun tak main debu. Dan pandangan ni ada keringanan yang sangat-sangat, yang bersangatan lah. Boleh tak? Yang kita guna pandangan ini mungkin pandangan tu lah. Sebab susah lah nak buang sebutir-sebutir kotoran yang di bawah tangan, di bawah kuku, tangan, kuku, kaki ni susah sangat. Jadi kita ambil pandangan tu je mudah. Okey. Lepas tu kita nak bincang tentang daki. Kotoran yang daripada badan kita sendiri. Kotoran daripada badan kita sendiri, maka tidak memberi mudarat secara mutlak. Tidak memberi mudarat secara mutlak. Apa makna tak beri mudarat secara mutlak? Dengan makna sama ada daki tu dah melekat molek pada badan kita dan susah kita nak tarik, nak buang, ataupun tak. Tu kita sebut dimaaf secara mutlak. Kerana daki tu daripada tubuh badan kita sendiri. Berbeza dengan debu tadi. Debu kalau datang kat badan kita, kalau susah kita nak pisahkan daripada badan, sekira-kira dah jadi juzuk anggota badan, tidak ada masalah untuk kita tidak buang. Kita basuh wuduk, kita basuh atas tu je. Tapi kalau debu tu boleh dibuang, wajib buang lah. Sebab ianya daripada anggota, daripada benda luar. Adapun daki yang keluar daripada badan kita sendiri, peluh. Jadi daki. Yang tu dimaaf mutlaqan, secara mutlak. Sama ada susah dia buang ataupun tidak susah dibuang. Begitu juga kalau kita ada bisul. Jadi bisul dah ada mata dia tak? Mata tu tak payah cabut. Dia tak ada masalah. Kita basuh air di atas mata bisul itu juga, dah sah wuduk kita. Selesai. Macam mana tiba-tiba? Gam gajah tak boleh. Gam gajah menghalang. Gam gajah. Gam gajah ni Allah Alam mungkin boleh kias dengan yang kita sebut tadi tu. Debu yang dah melekat molek pada anggota badan kita. Kalau kita tarik juga, dia jadi rosak badan kita, kulit kita, luka. Asalnya boleh kias lah. Sebab gam gajah ni memang lekat-lekat sungguh. Rasanya boleh dikiaskan dah jadi seolah-olah satu juzuk daripada badan. Wallahu a'lam. Sebab dianya barang
luaran daripada badan kita tak? Macam debu tadi lah. Allahu a'lam. Yang saya nampak boleh dikiaskan lah. Okey. Okay, kalau sebahagian daripada tangan dipotong, maka ada perincian. Kalau dipotong sini, maka baki tu kena basuh lah. Boleh. Sebab masih ada lagi anggota wuduk tu. Maka wajib basuh anggota yang wuduk yang ada tu. Kalau dipotong daripada siku, wajib juga basuh di atas ni. Wajib basuh sikit di atas siku tu. Jadi dipotong tangan daripada bahagian siku. Atas siku tu wajib basuh juga sikit. Kalau dipotong atas daripada adud, wajib kalau dia basuh daripada apa? Atas daripada mirfaq. Mana di sini baru dipotong. Atas daripada siku. Tak. Maka atas tu sunat kita basuh. Jadi 3 perincian. Kalau dipotong kat sini, kat sini, kat sini, selagi mana ada baki bahagian tangan wajib dibasuh lah. Tak dipotong betul-betul tepat bahagian siku, maka ra'sul adud kena basuh. Kepala bagi apa? Ni bahagian sini ni. Kita potong bahagian siku, atas ni wajib basuh juga. Kalau dipotong bahagian atas ni lagi, maka atas ni sunat kita basuh, bahagian katif ni. Dan perkara tu kita kiaskan pada kaki, pada muka kalau boleh kias lah. Selesai. Yang keempat, ar-rabi'u mashu. Mashu ni perbuatan kita kena sapu. Kita sebut tadi tidak disyaratkan mesti kita buat. Orang lain tolong buat pun tak ada masalah. Jadi mashu dengan mana misah. Misah ni dia a'am. Sama ada kita sapu sendiri ataupun orang lain yang tolong sapukan kepala kita. Yang penting kita ni niat. Yang dikehendaki dalam bab basuh kepala ni sampainya balal. Sampainya kebasahan pada kepala. Kita buat sendiri ke orang lain tolong basuh ke orang lain tolong sapu ke, itu tak ada masalah. Boleh belaka. Jadi mashur ra'si, sapu kepala. Kepala kat sini min basyaratin aw sya'rin, sama ada kulit kepala ataupun rambut. Yang mana kita sebut sebelum ni kulit kepala, dak belakang ini yang bahagian tak tumbuh rambut ini juga termasuk bawah kulit kepala, boleh disapu. Kulit kepala. Ataupun memang orang tak tumbuh rambut, dia sapu sini, kulit kepala tu. Ataupun dia boleh dia diberi pilihan untuk sapu rambut. Jadi sama ada sapu kulit kepala ataupun rambut. Cumanya bila nak sapu rambut, walaupun sebahagian rambut, mana satu rambut tu pecah 3. 1/3 daripada satu rambut kita basuh. Kita sapu, boleh, tidak ada masalah. Dengan syarat rambut itu berada dalam had kepala. Had kepala. Okey. Boleh? Had kepala ni lah. Ni kepala ni. Sampai belakang ni. Lepas tu sikit tu kita panggil apa? Tengkuk lah. Ni kepala. Ni telinga lah. Tapi belakang ni kepala lagi. Jadi mesti rambut tu dalam had kepala. Nak tahu had kepala apa? Ikut tempat rambut tu ada. Kalau rambut bahagian depan, kita tarik ke depan. Kalau dia keluar daripada had kepala sampai ke muka dah, kita sapu yang hujung tu tidak sah. Kalau daripada bahagian tanduk ni, tak, kalau sini kita tarik ke tepi. Kalau keluar sampai had ni apa ni? Had muka dah, mana area tengkuk ni dah. Tak, itu dah keluar daripada had kepala. Sini pun samalah. Yang belakang kita tarik ke belakang. Kalau sampai kepada had tengkuk, dah keluar daripada had kepala. Jadi mesti rambut tu dibasuh. Rambut yang dibasuh tu mesti rambut yang berada dalam kawasan kepala. Kalau rambut yang dibasuh itu dah berada di luar kawasan kepala, maka wuduknya tidak sah. Boleh? Okay, kalau kulit, adakah mesti basuh kulit yang berada dalam had kepala? Itu rasanya ada khilaf lah. Disebut kat sini, ya.
Mesti disyaratkan kulit juga termasuk dalam had kepala. Ni kulit ni. Ni. Dalam had kepala tak? Boleh lah. Contohlah, saya ada satu kulit tubuh. Kulit baru tumbuh. Kulit tu sampai ke sini dah. Kulit tu panjang. Kulit tu panjang. Contoh sampai ke sini lah. Kulit kepala sampai ke sini. Saya basuh ujung ni. Kulit ni bukan rambut. Kulit juga tidak sah. Kulit juga mesti duduk dalam had kepala. Wala tata'ayyan al-yadu lil masah. Nak sapu kepala, nak sapu rambut tu bukan mesti guna tangan lah. Kalau kita nak guna apa sahaja, tidak ada masalah. Yang penting sampainya basahan ke atas rambut ataupun ke atas kulit kepala. Nak basuh guna kaki boleh? Tak? Kalau boleh lipat kaki sampai ke kepala, boleh, tak ada masalah. Ataupun dengan kain. Ni kain kita letak. Jadi daripada kain tu terpindahnya air ke kepala juga boleh. Yang penting sampai air. Tak kisah guna tangan ke guna kain ke. Lepas tu adakah wajib mat? Mana kita ambil air, kita letak gini. Dah memadai? Ya, dah memadai. Walaupun kita tak gerakkan. Ni khilaf lah. Sebab tu dia sebut. Yang muktamad kita ambil air letak. Lepas tu settle. Ada pendapat sebut kalau ambil air letak gini tak boleh. Kena buat lagu ni. Gerakkan sikit. Barulah sah. Yang muktamad tidak wajib mat. Tidak wajib gerakkan. Ustaz, kalau tangan dipotong pada bahagian tepat di siku. Ya, wajib basuh kepala siku. Kalau betul-betul tepat bahagian dipotong tu bahagian siku, wajib basuh kepala siku. Kalau yang dipotong tu atas daripada siku, contoh kat sini. Kita panggil apa ni? Adud bahasa Arab, bahasa Melayu. Bahu sini. Ni lengan. Ni apa panggil apa ni? Lengan atas siku. Atas siku ni lah. Bahagian atas siku ni kita potong. Mana orang tu dipotong daripada atas siku. Atas tu lagi, sampai ke katil ni sunat lah. Tapi kalau dipotong betul-betul bahagian siku, atas tu wajib basuh juga. Kepala adud tu. Kepala otak ni. Wajib dibasuh. Faham tak? Okey. Inilah kalau fiqh yang perinciannya beginilah. Kena sabar sikit lah. Sebab yang kita biasa dengar tu dah biasa dengar. Jadi kita nak rincikan sekadar yang kita mampu. Okey. Al-khamis, yang kelima, ghuslul rijlaini, sikit lagi, ma'al ka'bain, basuh dua kaki bersama-sama dengan dua buku lali. Jadi setiap kaki kita ada dua buku lali. Setiap orang ada 4 buku lali. Jadi kena basuh kaki serta buku lali. Serta apa? Buku lali. Apa buku lali? Tulang yang tumbuh yang terzahir antara dua sudut. Di antara sendi di sendi apa? Sendi betis dan juga kaki. Itu kalau nak terjemuh lah. Masing-masing tahulah apa dia buku lali tu. Okey, boleh. Jadi basuh kaki berserta dengan buku lali. Itu pun samalah, kena basuh lebih sikit. Min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Tangan pun tadi sama. Kena basuh lebih sikit daripada siku. Min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Okey, wajib basuh kaki itu kalau tak pakai khuf. Kalau pakai khuf, maka diberi pilihan. Sama ada dia nak basuh kaki dia juga yang berada di dalam khuf. Khuf ni stocking kulit lah, stocking kulit. Kalau search dekat Google, dia akan tunjuk khuf. Tambah khuf. Jadi kalau pakai khuf, diberi pilihan untuk basuh kaki dalam khuf ataupun dia nak sapu atas khuf tu saja, tak basuh kaki. Dan lepas ni akan dibincangkan mashul khuffain, sapu dua khuf. Okey, kalau satu kaki dipotong, kaki kiri dipotong, kaki kanan ada, kena basuhlah yang ada tu. Tak? Okey, kalau satu kaki dipotong
contoh jari-jari dipotong. Jari-jari dipotong, masih ada lagi baki kaki tu, maka wajib basuh baki kaki yang ada. Okay, kalau dipotong di bahagian ka'ab, di bahagian tumit, di bahagian apa? Buku lali. Maka kita sebut macam tangan tadi, wajib juga basuh di atas buku lali tu sikit. Tapi kalau dipotong di bahagian betis, atas betis tu yang berbaki tu, sunat kita basuh, tak wajib. Jadi samalah macam tadi. Dan kita wajib basuh semua benda yang ada kat kaki. Bulu tebal ke nipis ke, wajib basuh zahir dan batin. Kalau jari ada 4, ada 5 juga wajib basuh semua sekali. 6 ke, wajib basuh semua sekali. Kotoran-kotoran yang berkumpul di kaki juga wajib dibasuh. Macam yang telah kita tafsirkan tadi. Cumanya kat kaki ni dia ada tumit. Bila tumit ni biasa dia mekah, pecah. Yang tu wajib sampai air tak? Maka ulama kita sebut wajib sampai air juga. Selagi mana tidak menyebabkan, selagi mana tidak sampai ke dalam daging. Kalau dah bukaan tu luas sangat sampai air tu boleh sampai ke dalam daging, betul tak wajiblah kita sampaikan air. Sebab apa? Bimbang. Mana tak wajib kita sembur air sampai ke dalam daging. Sebab bila daging kena air ni, lama-lama dia jadi busuk, dia rosak. Jadi tapi kebanyakan orang tak ada dah sampai ke peringkat lagu tu. Ada lubang-lubang kecil-kecil gitu je. Maka kebanyakan orang memang wajib basuh bahagian tumit tu, kita tekan sikit air, supaya air tu memang masuk bahagian apa, bahagian-bahagian yang berlubang-lubang tu. Okey. Yang terakhir, as-sadisu at-tartib. Kena tertib. Tertib ni apa dia? Mulakan dengan apa yang disuruh oleh Nabi dan takhirkan, lambatkan apa yang disuruh oleh Nabi untuk kita lambatkan. Jadi kita niat. Mula-mula niat. Cuma niat tu berserta dengan basuh muka. Sebenarnya tidak ada tertib lah. Sebab kita buat serentak tu, niat dengan basuh muka. Betul tak? Ketika mula kita basuh muka, kita niat. Jadi serentak lah. Jadi tidak ada tertib antara niat dan juga basuh muka. Cuma ulama sebahagiannya kata tak ada tertib juga. Tapi pandang dia, sudut pandang tu lain. Tertib pada sudut apa? Sudut siapa cepat siap dulu. Kita basuh muka, kita letak air kat atas ni, kita dah habis dah niat tak? Niat tu saya zahirkan guna lidah. Saja aku berwuduk kepada Allah Ta'ala. Habis dah. Basuh muka belum habis lagi. Jadi tertib pada sudut tu. Niat, habis dulu. Lepas tu basuh muka, barulah nak diselesaikan. Jadi ada tertib lah tu. Boleh? Kena faham lagu tu lah. Jangan faham niat dulu, lepas tu baru start basuh muka. Yang tu salah. Sama ada kita nak sebut antara basuh muka dan niat tu tak ada tertib, ataupun kita sebut ada tertib tapi pada sudut pandang yang berbeza, yang agak, maksudnya ada tertib pada sudut siapa habis dulu. Niat tu habis dulu, basuh, kita ambil air, kita letak kat atas ni, kita niat dah, niat tu dah habis dah. Tak, niat tu sekejap je, lintasan hati laju. Lepas tu baru kita sempurnakan basuhan muka kat bawah ni. Jadi niat tu habis dulu, dia dulu nombor 1. Lepas tu muka nombor 2. Lepas tu barulah tangan, kepala dan kaki. Itu kalau kita nak sebut ada tertib lah. Jadi itu makna tertib. Jadi mesti ikut tertib. Mesti ikut tertib. Basuh mula-mula niat, lepas tu muka, lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Dalam kitab dia sebut juga kaki tak dalam syarah. Sedangkan bila kita sebut wajib basuh muka, tangan, kepala, tak payah sebutlah kaki tu. Habis ke dakwat je. Sebab apa? Bila dah sebut 3 anggota, baki 1, memang confirm kaki. Kan ada benda lain. Anggota lain tak ada dah. Lepas tu apa faedah sebut kaki? Basuh kaki. Jadi ulama kita jawab, ziyadatil idah, nak tambah bagi terang molek. Supaya tak keliru. Jadi disebut juga lepas basuh kepala, kaki lah basuh, jangan basuh benda lain. Ataupun nak bagi tahu, bila kamu basuh kepala, jangan kamu basuh serentak dengan kaki. Maknanya basuh kepala, dalam masa sama start dah kaki. Tak sah.
Dia mesti selesai kepala dulu, barulah kaki. Sebab itu disebut faghaslu rijlain. Kalau tengok syarah lah, dia ada fa tu. Fa tu untuk apa? Fa tu untuk ta'qib. Maknanya lepas kepala baru kaki. Jangan basuh kepala dan kaki secara serentak, maka tidak sah. Jadi kalau seseorang tu tinggal tertib secara sengaja ataupun tak sengaja, walaupun dipaksa, maka tidak sah benda yang dia dahulukan daripada tempat yang sepatutnya. Okey, kalau ada 4 orang basuh badan saya serentak. Ada 4 orang pemuda, dia basuh muka saya, tangan saya, kepala saya, kaki saya serentak. Waktu yang sama, saat yang sama. Wuduk saya sah tak? Kita sebut kalau saya tak niat langsung, tak sah langsung. Satu anggota pun tidak dianggap telah terangkat hadasnya. Tapi kalau saya niat, tak, maka bahagian muka telah terangkat hadas. Bahagian lain belum terangkat hadas sebab tidak ada tertib padanya. Jadi lepas tu saya perlu buat apa? Basuh tangan, kaki dan kepala. Tu wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Jadi selepas ni kita akan masuk mashul khuffain. Sapu 2 khuf. Sapu 2 khuf. Panjang pulak tegang. InsyaAllah ta'ala. Boleh? Okay, ada soalan tak? Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan tak? Ada sebarang soalan? Faham tak penjelasan apa tu? Pelajaran hari ni. Nak suruh saya syarah macam ni ke ataupun nak ringkaskan lagi? Sebab itulah orang mengaji kitab ni makan masa kat pondok-pondok 2 tahun 3 tahun tu sebab banyak benda nak terang tu lah. Tulus zaman tu sebab tu lah. Kalau di Al-Azhar paling kurang 10 hingga 15 tahun proses belajar saja. Boleh? Okey. Okey, insya-Allah. Barakallahu fikum. Kita terus dengan jalan macam ni lah. Cumanya ada juga dalam kitab ni, Mukhlisul Jalis ni ada syarahan yang luas sangat, yang tu kita tak sentuh lah. Macam masuk bab Jumaat nanti, bab berbilang-bilang Jumaat tu perincian dia sangat luas. Yang tu kita tak baca sesalah, jadi panjang, sangat panjang. Okey. Sebab dia ni pun 2 jilid ni kalau tengok kitab syarah ni. Jadi kita tak terlalu panjang, tidak perlu terlalu pendek. Supaya kitab ni boleh dikhatamkan juga dalam masa yang tidak terlalu lama lah. 50 kali khatam insyaAllah lah. Ini dah majlis ketiga dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.